Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada pagi ni. Kita sambung bahagian kedua slide ni. Rasanya kita berhenti dekat sini, yang saya ingat lah. Yang online dengar tak suara saya? Nampak slide tak? Slide nampak tak? Gerak-gerak. Nampak tak? Okey. Rasanya dekat sini kita sambung dekat kat mana sini kot? Ni dah lepas ni ingat? Betul kan? Hari ni nak cerita, kita yang slide yang pertama kita dah cerita pasal Ramadan. Apa yang ada di Ramadan, apa kelebihan dia, apa Nabi kata apa, ulama sebut apa, kita doa 60 hari sebelum gitu. Lepas tu kita masuk satu Ramadan, kita cerita matlamat puasa. Kita cerita matlamat puasa. Dan kaedah dapat takwa tu ada dua penghalang. Satu nafsu, satu syaitan laknatullah. Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan. Ar-rajim ni sebagai pengetahuan ada banyak makna. Antaranya yang terpisah dari rahmat Allah. Itu ar-rajim ni. Yang guru katalah antara makna dia yang terpisah daripada laknat Allah, daripada rahmat Allah, maaf. Laknat ni, syaitan tu dipanggil laknatullah tu kerana dia terpisah daripada rahmat Allah. Itu antara makna yang dicerita oleh guru-guru dalam kitab lah. Okey. Dan kita nak sambung bagaimana kaedah ni, kaedah nak lawan nafsu ni. Kita dah tahu dah nafsu ni musuh kita kan. Lepas tu dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali kata, dia cerita beberapa fakta tentang nafsu. Antaranya dia kata apa? Nafsu ni kerja dia menipu. Nafsu ni, mana yang tak ada dalam ni, catatlah. Nafsu ni kerja dia menipu. Nafsu ni kerja dia menipu. Nafsu ni lah yang dijadikan dalam kitab sebut tunggangan oleh syaitan. Lagi kuat nafsu ni, syaitan ni lagi mudah. Syaitan ni, kalau kita tahulah, dia masuk pada badan manusia melalui apa? Dia masuk melalui saluran darah. Dia masuk melalui saluran darah. Dan dia berumah di mana dalam badan kita? Syaitan ni. Dekat hati. Hati ni dia jadi tempat rebutan lah. Malaikat pun berebut nak duduk dalam, syaitan pun berebut nak duduk dalam. Jadi kita kena tahan perjalanan ini. Darah ni, kita kena lemahkan dia. Antaranya kita kurangkan makan lah. Dan lagi satu, kita kalau makan, kita makan benda yang betul. Yang tak betul ni maksud apa? Benda haram. Tu lagi, makanan ni dia jadi darah. Kalau makan benda haram, highway dia lagi besar. Dia masuk ke dalam hati kita. Atau kita makan benda halal, tapi sumber dia adalah syubhat. Syubhat atau haram. Maknanya duit tu dapat dengan cara tak betul. Hati-hatilah dalam bekerja ni. Orang kata curi tulang. Pergi shopping tudung raya waktu kerja. Itu semuanya menyebabkan
benda tu jadi haram, gaji jadi haram. Bila gaji jadi haram, nanti dia masuk dengan sebebas-bebasnya dalam badan kita. Dan ada Nabi kata juga, dia masuk melalui menguap kan. Kan Nabi kata tutup mulut kan. Sekarang pakai mask lagi senang. Nak menguap 20 kali pun tak nampak. Ni bulan puasa ni sedap pakai mask lah. Lainnya sebab bercakap, kalau tidak saya nak pakai mask ni senang. Nak menguap pun tak nampak. Nampak mask bergerak. Yang kan tak jadi soalan, punya menguap. Dulu ada guru cerita kan. Dia kata masa dia ngaji kat pondok kan, kita tutup macam ni. Kita ada ajar kan. Kalau nguap, tutup gini. Tangan kiri tutup gini. Gini. Kalau tangan kanan tutup gini. Jangan tutup gini, ni tak boleh. Ni tak boleh. Gini. Tu ada. Kadang-kadang dia ada, kadang dia off. Bulan puasa dia pun sengal juga ni. Tu saya perasan kena suara saya hilang kan. Ni dia ada. Kanan tutup gini. Kiri, ni boleh. Ni boleh. Kalau tuan guru Haji Ridauddin tu mengaji dengan dia Munatul Musalli dengan risalah tauhid. Dia kata kalau gini, dulu guru kami habaq dia kata, kalau gini hampa taruh kuman kat sini. Sebab bila nguap ni, kuman-kuman mulut dia keluar. Itu. Jadi kalau kat sini, nanti makan basuh tangan, tak basuh tangan, nanti kuman ni ambil makanan, kuman ni masuk mulut. Lepas tu kalau kanan, kena kat sini. Lepas tu orang ajar kan, kalau kita batuk ni, musim ni COVID lah. Dia kata batuk kat mana? Siku. Sini. Sini batuk. Alah payahnya. Sampai pun tidak lah. Sampai tak? Tak sampai. Lalu batuk sini. Kalau COVID tu, batuk kat siku, tak tahu macam mana lah. Adalah dalam video orang tunjuk. Gini batuk gitu. Kalau batuk macam ni, nanti salam orang. Salam orang. Jadi, baca apa bila nguap ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan astagfirullah. Kita dengar orang buat macam-macam baca kan. Astagfirullah. Bukan astagfirullah. Baca pun salah. Dia kata, Ustaz, tak apalah, jangan tak baca langsung. Memang jangan tak baca langsung. Tapi kan ulama' ada ajar baca ni, bacalah ni. Ada orang baca, la haula wala pun dia baca. Dia ulama' Rasulullah tak sebut. Dulu guru kami masa belajar kan. Rasulullah tak sebut baca apa. Rasulullah suruh tutup mulut. Sampai dulu guru kami kata kan, di pondok dia dululah. Masa dia belajar kat Perak dia kata. Ada pelajar ni, dia tutup macam ni. Mulut dia tutup macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni tutup. Macam ni. Begini tau nampak Macam ni. Jadi masa dia masuk pondok tu, dia tanya budak-budak ni, kenapa hampa nguap bawa macam ni? Selalu buat macam ni. Betul? Macam ni. Dia kata ni, alif, lam, ha. Sampai belikat tu tau, guru mereka ajar. Sampai bila nguap ni buat macam ni, nampak benda ni, nampak teringatlah Allah. Bila teringat Allah, syaitan tak masuk lah. Betul tak? Sebab apa? Dia masuk ni, dia nak saranglah hati kita. Nak saranglah hati kita. Tu yang... Betul tak? Macamlah orang kata capal, betul tak? Ada orang hias capal. Hiasan capal tu, yang dikatakan daripada hadis, itulah bentuk capal Rasulullah. Tak apalah hias lah. Tengok ingat Nabi. Apa salahnya? Betul tak? Kalau tampak kat rumah tak apa. Tengok ingat Rasulullah. Pakai serban, pakai ingat Nabi pakai serban. Gitulah. Tu orang kata, alah yang tak pakai serban ni dia cakap macam-macam lah. Dia kata, Ustaz, Abu Lahab pakai serban. Kau jangan ikut Abu Lahab. Bodoh dengan kau. Aku kena geram juga isteri aku. Kalau kau niat Abu Lahab, kau dapatlah dosa Abu Lahab. Dia kata Abu Lahab pakai serban. Mana dia tahu pula pakai serban? Iyalah kot katanya. Kalau iya pun, janganlah niat ikut Abu Lahab tu lah. Abu Lahab yang dia fikir.
Itu sign of Rasulullah. Sign ni tanda lah. Sebab tu ada diorang kadang hias kat surau apa, tak apa, tak ada masalah apa-apa Bukan kita sembah. Tu nak kena faham. Okey, sampai sini lah. Jadi ni dia punya ni formula dia. Macam mana nak lemahkan dia? Dia dah banyak tarik manusia pergi neraka. Nafsu ni, Imam Ghazali kata, dia punya kuat ni, kuatnya dia, tetapi dia ada kelemahan dia. Dia memang kuat. Dia memang dahsyat. Lepas tu ada juga ulama kata, ada hadis, bila dia tanya, besar mana neraka, maka Rasulullah kata, sebesar nafsu manusia. Nafsu manusia ni memang gila. Dia boleh ambil rasuah 3 juta, 1 juta, 20 juta lagi. Kalau fikir, dia nak makan tak habis pun sebenarnya duit tu. Dia nak beli apa? Sampai bilion-bilion ni duit haram ada dalam akaun. Kalau kita fikir, kau nak makan apa dengan duit ni? Banyak mana kau boleh makan? Tapi nafsu dia tak kata gitu. Sama macam kita pergi pasar Ramadan, kita nak beli ni, kita beli ni, kita beli ni. Itu nafsu. Akhirnya, jasad tidak boleh menerima makanan banyak tu. Jasad kata, mana aku boleh makan? Perut kita besar mana je? Itu bukan gajah. Gajah pun ada limit nak makan. Bantai beli banyak-banyak, akhirnya berjayalah nafsu tipu, jadi syaitan. Apa? Dia buang makanan. Kalau boleh jangan buang makanan lah. Kalau makanan ada banyak kat rumah, tak payah beli lagi lah. Tunggu habis. Lain kalau makanan tu boleh simpan, ikan ke, ayam ke, yang belum masak lah. Tak apa. Jadi jaga-jagalah. Penipuan dia ni, nafsu ni, penipuan dia sangat dahsyat. Bila kita beramal, dia tipu kita. Kita dah katalah kita ni tak pernah baca Quran lah. Bulan Ramadan nak baca lah 2 muka surat sehari. Walaupun 2 muka surat ni akhirnya 60 muka surat 3 juzuk je sebenarnya. Tak apalah. Daripada tak pernah baca langsung dulu, baca. Kadang-kadang datang suara hati kita tau. Kita dengar orang ni khatam, orang ni khatam. Kita kata aku nak khatam macam mana? Baca satu muka. Nanti nafsu kata apa? Ini pun dah bagus kau baca, dia kata. Dia satu, dia tahan kita jangan banyak-banyak. Daripada tahun depan kau tak baca, dia akan tetap kata dia baik. Ini sifat nafsu. Daripada kau tak baca, engkau baca Ramadan ni 1 juzuk pun okey lah kita. Dia nak tahan kita. Dia kata kenapa? Daripada kau tak baca, ni perkataan dia. Kadang-kadang hari-hari lapang kita rasa nak baca 1 muka, hari Sabtu tak kerja, boleh nak baca 3 muka. 1 muka ni berapa lama je? 1 juzuk ni, 1 juzuk ni berapa muka surat? 20 muka surat, 1 muka surat je. Kalau 1 juzuk ni kita baca, kalau tak merangkak lah. Kalau merangkak sangat, memang lama lah. Kalau tak merangkak, rasanya setengah jam dah kot. Kadang sederhana ni setengah jam. Kalau 1 muka surat tu, lebih kurang 1 minit setengah je. Katakanlah kita nak baca 3 muka surat, hari Sabtu, 4 muka surat sebab tak kerja. Dia kata, dah lah, rehat lah, dia kata. Naya, rehat, dia kata. Dia tipu kita macam-macam lah. Kenapa dia berjaya menipu kita? Sebab hati kita ni tak boleh nak patahkan hujah dia. Kenapa tak boleh patahkan hujah dia? Sebab kita tak ada ilmu. Tak ada ilmu, yang nafsu ni kerja dia menipu je. Dia bohong je. Semua dia cakap tu adalah bohong belaka. Kenapa? Matlamat dia nak masukkan manusia ni pada neraka. Masukkan manusia pada neraka. Lepas tu jangan tertipu dengan nafsu. Nafsu ni dia kerja dia menipu. Lambat-lambatkan amal, ni kerja dia. Dan dia sangat kuat bila kita kuat makan. Dia sangat kuat bila kita kuat makan. Sebab tu, lawan nafsu Ramadan ni, itulah dikatakan kita kena puasa. Tu amalan utama dalam bulan Ramadan yang bulat ni, kita kena puasa. Kalau puasa, kita buka makan banyak-banyak, sahur makan banyak-banyak, ada pula mori dekat masjid ke, rasanya tahun ni mori tak ada kot. Kadang-kadang orang bagi buku bungkus je. Ada. Ada juga. Orang tapau lah. Kita ambil, tak ada orang makan kat rumah. Jadi kita takut nak mau buang, kita makan.
Akhirnya kita tak lemahkan nafsu. Nanti nafsu kata apa? Membazir tak makan. Dia guna perkataan membazir. Padahal, dulu guru saya cakap, kalau kita makan tu mudarat pada kita, tak makan. Mudarat lah. Makan banyak sangat, dari tinggi naik, apa semua naik. Pada ingat tak nak membazir, jadi mudarat pula. Jadi makanan yang bermudarat tu, tak makan lah. Lepas tu jangan ambil. Kat masjid ni kalau rasa tak ada orang nak makan, jangan ambil. Biar orang lain ambil. Kadang-kadang masjid kata ambil satu, kita ambil dua. Kalau masjid kata ambil seorang satu, kita ambil dua, yang kedua tu haram. Ni ramai orang buat ni. Bubur lambuk kan. Dia tak ada orang jaga, dia tulis kertas dia. Sila ambil satu. Satu je. Sama juga dengan brochure nampak? Brochure pelacongan kan. Please take one. Kan biasa boleh tengok kan? Ambil dua brochure tu. Sebenarnya. Kenapa? Izin dia satu. Izin dia satu. Orang bagi tamar kat pejabat, sila ambil satu. Bos belikan, dia letak dekat pantry, sila ambil satu. Ambil dua haram. Kecuali ada lebih, saja bos, ni lebih saya ambil. Okey, ambil lah. Tu boleh. Tu nak kena hati-hati. Bila makan benda yang haram, makan benda yang sumbernya yang tak ketahuan, makan benda syubhat, tu yang darah, dia jadi darah. Bila darah ni kotor, hasil makanan kotor, maka syaitan ni highway dia lagi besar lah. Highway dia lagi laju dia masuk. Dan dia bersarang di hati. Dia bersarang di hati. Jadi kalau nafsu ni kuat, dia ada geng yang kuat. Jadi kawan yang kuat. Tu yang menyebabkan gagal lah. Nak beramal malas, semayang tak khusyuk, itu semua ada sebab-sebab dia lah. Lepas tu kalau kita ada ilmu, kita kena ambil perhatian dan kita bolehlah lawan. Satu, kurang makan. Nak lawan nafsu ni mula-mula kena kurang makan. Bukan hanya Ramadan, dekat luar Ramadan pun sama. Dekat luar Ramadan pun sama, kurang makan. Ada dulu kawan kami dekat pondok dulu, dia kat pondok Pahang lah. Dia kata ustaz dia kadang-kadang ambil beberapa orang untuk latih lah. Lepas tu grup ni pula. Mereka latih apa puasa selama 18 hari berturut-turut. Di cerita saya ni. 18 hari berturut-turut, buka puasa, makan tamar, minum susu, lepas tu makan roti. Makan roti apa keping, 4 keping gitu. Lepas tu sahur pun makan yang sama. Antara tu tak makan. Kalau ada pun minum air kosong dia kata. Jadi buat 18 hari. Dalam pada tu, guru tu akan bagi zikir, nak baca ayat Quran mana nak baca. Baca berapa juzuk sehari, ada latihan lah. 18 hari. Dah habis grup ni pula. Dia kata memang kesan dia bagus. Kesan dia bagus. Hasil 18 hari tu, dia kata, dah mudah nak baca Quran dah. Kenapa? Dia dah lemahkan nafsu ni. Proses melemahkan nafsu. Ni kawan saya tu nama Halim. Tak tahu dia kat mana sekarang lah. Dia kata 18 hari dia buat. 18 hari guru suruh buat. Lepas tu kalau kita puasa dengan betul, kita makan dengan betul, insya-Allah nafsu dia akan lemah. Tapi kalau kita puasa cara tak betul, kita makan pun lagi tak betul, tak ada makna apa-apa lah. Lepas tu apa pun kena minta bantuan Allah, mesti minta bantuan Allah. Lepas tu guru-guru dulu bulan puasa dia ajar kita doa. Dia ajar doa apa? Dia ajar doa lepas maghrib, doa benda ni lah dia kata. Satu, disuruh apa? Ya Allah, syukurlah aku dapat puasa. Dia kata doa ni yang paling bagus, kita doa dan telinga kita dengar. Bukan suruh cakap kuat-kuat, bukan suruh jerit. Ya Allah, syukurlah aku dapat puasa. Satu, supaya lahir apa? Lahir rasa la haula wala quwata illa billah. Lahir rasa yang kita puasa ni adalah pemberian, kurniaan, ihsan Allah bagi kita puasa. Ada orang yang kuat pun tak dapat puasa. Ada orang yang sihat lagi pun tak puasa. Nombor dua, kita kata, Ya Allah, maafkanlah segala kekurangan aku dalam puasa. Ini kena baca lepas buka sembahyang maghrib tu, dah sembahyang sunat tu, kita kena baca. Minta apa? Ya Allah,
Maafkanlah segala kekurangan aku dalam puasa. Mesti ada kurang. Sebab puasa ni dia ada dua benda. Kalau ada benda kita buat, batal. Ada benda kita buat tak batal puasa. Tapi batal pahala. Bohong, ngumpat, batal pahala puasa. Kalau ikut SOP, Allah tak bagi kosong. Allah bagi kosong pahala, tak bagi apa-apa. Kenapa? Tu batal pahala puasa. Kata keji, tengok benda-benda yang sia-sia, batal pahala puasa. Jadi puasa. Itunya Nabi kata, ramai yang puasa. Itu Nabi kata, ramai yang puasa. Bukan tak ramai yang puasa. Tetapi dia hanya sekadar mendapat, tu dua benda tu lah. Satu dapat lapar, satu dapat dahaga. Patutnya kalau betul puasa dia, bukan kata tak lapar. Dia macam tak lapar lah agaknya. Dia macam tak lapar. Tapi kalau puasa ni lapar sangat pun kadang-kadang nak tengok. Takut kita dapat beletur. Na'udzubillah. Puasa dapat kosong. Sedangkan pahala puasa ni, Allah kata, puasa ni untuk aku yang akan beri ganjaran. Nilaian ni direct daripada Allah. Allah akan tengok sendiri. Dia tak ada skill-skill. Tak ada 10,000 pahala, 20,000 pahala. Tak ada macam malam Lailatul Qadar, tak ada. Allah sendiri bagi ganjaran. Ini istimewa puasa ni. Lepas tu kalau kita boleh jaga sebaik mungkin, kalau kita rasa malas-malas nak mengaji, kita ingat benda yang hadi kursi jadilah. Rasulullah kata, Allah berfirman, puasa ini untukku. Ini nama hadi kursi. Kalau hadisnya bukan macam ni, nama dia hadis apa? Yang bukan macam ni, yang bukan Allah berfirman, puasa ini untukku. Kalau yang bukan ni, nama dia hadis Nabawi. Hadis Nabawi. Kalau yang bukan Nabawi ni, nama dia hadis kursi. Saya ni perkataan Tuan Guru Ustaz Ridauddin, Mudir Pondok Ihya Ulumuddin Bukit Mentajam. Saya sangat syukurlah kalau saya mengaji kan. Sekarang pun saya belajar lagi ni, bukan saya tak belajar. Tapi Ramadan ni tak adalah. PKP ni dah lama berhenti ni. Bila duduk depan guru buka kitab, saya syukur apa tahu, bila dia cakap tu, kadang-kadang benda ni saya tak tahu, dia macam rakaman dia masuk. Saya kalau guru macam ni selalu saya ikut. Kenapa? Selalunya bila kita dapat tangkap, kita ada frekuensi yang sama dan kita boleh rasa keikhlasan dia. Tu. Dia cakap, puk, macam kena balingan gam. Puk, dia melekat. Dia melekat. Itu, macam tu contoh tadi lah. Hadis kursi, hadis Nabawi. Ada orang dia dengar, tapi tanya balik, dia tak erti. Dia lupa. Tapi ada guru-guru, dia macam memberi gam pada kita. Kalau maknanya kita ada gelombang yang sama dengan dia lah. Gelombang yang sama. Maknanya dia boleh transmit, kita boleh receive. Kalau dia boleh transmit, kita receive, tak guna. Benda tu melayang gitu lah. Jadi elok belajar pada orang yang kita dengar, kita boleh faham, kita boleh ingat. Yang paling bagus, kita boleh amal. Tu ada kelebihan yang dekat guru tu lah. Guru yang kita belajar tu. Kita boleh berubah. Tu yang paling best. Tapi kalau kita belajar, kita tak ada berubah, ada benda tak kena lah. Ada benda tak kena kat situ lah. Maknanya penyampaian itu dia tak sampai atau hati kita tidak bersedia untuk menerima. Hati kita tak bersedia untuk menerima. Atau kita hanya memilih benda gini kita terima, benda gini tidak terima. Ada juga gitu. Saya syukur jugalah. Tengok anak-anak murid online yang jumpa-jumpa, ajak minum petang. Saya nampak penampilan dah berubah lah. Ada yang dulu saya perasan memang tak pakai lengan tangan. Masa kelas-kelas biasa lah. Kadang-kadang dia letak rehal, dia letak tangan gini. Nampak lengan dia jatuh macam ni. Tapi bila dah online ni, lepas tu dah jumpa balik, saya nampak dah pakai lengan. Dia tak perasan, saya perhati. Saya cakap, Allah syukurlah. Maknanya ada perubahan. Tak tahulah kalau depan kita dia pakai. Belakang kita dia biasa balik itu tak tahu lah. Tapi apa yang saya nampak, kalau depan saya dia pakai, belakang saya tak pakai pun, saya tak syukurlah.
Kurang-kurangnya dia dah mula pakai. Dah mula pakai. Lepas tu macam saya cakap lah, ada orang yang dia boleh berubah hanya dengan satu perkataan. Ada orang yang dia boleh berubah dengan ulangan-ulangan. Ada orang dia tak boleh berubah langsung. Kenapa? Hati tu nak kena repair. Lepas tu ada ustaz dia belajar dekat Mesir. Dia kata apa kan? Dia kata bangsa kamu ni lembut. Dia boleh berubah dengan ceramah je dia kata. Bangsa kami ni kalau ikut dulu-dulu dengan pedang baru berubah. Tahu dengan pedang Maknanya perang apa semua lah. Baru Allah beri hidayah. Dia kata bangsa kamu ni lembut. Dengan ceramah dia boleh berubah. Dia jumpa yang berubah, yang tak berubah. Kan? Ada juga tak berubah. Yang nak salahkan pejabat agama pun ada juga kerja dia gitu. Bukan semua. Mungkin yang dia jumpa ni sama lah kan. Macam orang-orang luar negara datang negara kita. Kau tunjuk masjid negara, dia senyum lah, betul tak? Cuma tunjuk orang lain. Ada juga benda-benda tak baik. Jadi asasnya kita lah yang memilih. Jadi petua dia kurangkan makan. Lepas tu kalau kita tengok kitab Penawar Bagi Hati kan. Makan yang halal berlebihan, dia ada beberapa benda dia kata akibatnya tak baik. Tengok Penawar Bagi Hati. Syahrul Ta'am. Dalam bab Syahrul Ta'am. Syahrul Ta'am ni kalau bahasa Melayu dia, loba pada makanan. Loba, macam loba apa? Tamak haloba kan. Tapi dalam kitab dia kata haloba. Dia kata loba. Loba pada makan. Yang halal, lebih-lebih. Akibat dia apa? Antara akibat dia kata apa? Dia akan dikata menutup kecerdikan. Jadi benak. Menutup kecerdikan. Dulu saya ingat mak saya bagi belanja sekolah kan, sekolah rendah. Dulu darjah 1, darjah 2, mak saya ni, saya tak tahulah orang lain mak dia buat tidak, saya tahulah. Dia akan ambil sapu tangan, dekat ujung sapu tangan ni, letak duit 20 sen, diikat. Zaman saya. Mana ada wallet? Tahu tak? Pernah tengok tak orang buat? Budak-budak sekarang dia bukan tahu apa. Budak sekarang bagi RM1 nak RM5. Sapu tangan ni, taruh duit siling kat ujung, gulung-gulung, ikat. Dia sapu tangan ni tak ada poket lah. Jadi dia tak bagi duit je. Kadang kita kata, mak, bagi lagi 20 sen, dulu 10 sen, 20 sen besar. Mak kata tak boleh belanja banyak-banyak, nanti banyak makan jadi bodoh. Kita dulu kita fikir, apa banyak makan jadi bodoh? Rupanya dalam kitab kata gitu, banyak makan jadi bodoh. Tak percaya pergi kursus lah tengok. Sebab tu bulan puasa orang tak nak buat kursus. Kenapa? Ngantuk. Sebenarnya itu fakta yang menipu. Tak puasa pun ngantuk, betul tak? Mana tak ngantuk, pagi-pagi bangun ada buffet dekat hotel. Pukul 10 break lagi. Buffet tu dia buka khas lagi untuk orang tu. Kan pukul 12 kan lunch lagi. Pukul 2 dia jadi lembu kenyang. Pukul 2 ni yang kursus ni bukan manusia, dia lembu. Tu lembu kenyang Ini pihak hotel ambil gula-gula pula tak tepi. Betul? Mana tak kecil manis? Tak tepi gula-gula. Dah makan gula-gula pula. Dia macam lembu lah. Lembu kalau mulut dia bergerak, mata dia buka. Tu kata lembu kenyang tu. Jadi pihak hotel kesediakan gula-gula tu, dia memegang dasar lembu Macam mana nak jagakan lembu ni, bagi makan. Macam mana nak jaga orang kursus ni, bagi gula-gula. Tu gula-gula ada tu. Rupanya kita ni telah dilembu-lembukan. Betul. Pukul 2 je terpaksa lah orang buat kursus tu main game, buat kuis lah, buat apalah. Buat grup lah, buat apa, buat lukisan lah, buat nama grup lah, buat motor lah, buat apa benda kan. Vision, tak apa benda lah. Saya dah lama tak pergi kursus tu. Kalau pergi rasa menyampah mana ada. Dulu nak pencin-pencin pun bos hantar. Apa benda lah, bagi hantar online lah bos. Dia kata tak ada orang tak nak pergi. Memang tak nak pergi. Benda ni bosan. Elok belajar tauhid khusus ni. Belajar tauhid, engkau tak lulus, bonus 3 bulan, engkau hanya dapat sebulan. Baru orang belajar betul. Kau dah lulus 80%, orang dapat 3 bulan, kau dapat 5 bulan. Kalau saya majikan, saya umpan gitu je. Keluar je pandai.
isbat, nafi, semua pandai. Jazam, syak, waham, hua. Okeylah, walaupun diupah. Sebab apa? Ilmu macam budak-budak, tak tahu. Budak-budak tak puasa kena upah. Kita nak kena belajar kena upah. Tak apalah kalau buat gitu. Sebab tu kalau kurangkan makan dia kata apa? Menghilangkan kecerdikan. Banyaklah perkara. Mendatangkan malas pada ibadah. Lepas tu Rasulullah sebut bekas yang Allah benci, bekas yang Allah benci ialah perut yang penuh dengan makanan yang halal. Makanan halal, makanan haram memanglah. Makanan halal tapi penuh. Kadang-kadang Allah jadikan kita ni makan sikit dah sendak. Adalah sebab tu. Bila puasa, makan sikit je tapi sendak. Jadi kena makan lagi sikit. Kenapa? Allah Ta'ala nak tolong kita lawan ni. Berlawan nafsu. Orang tua-tua kan. Masuk 50 je, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Yang tak boleh makan ni makan dah kegemaran dia. Dia suka makan ni. Bila makan benda gemar, nanti makan banyak. Bila makan banyak, itu yang dia benak. Mengaji pun tak dapat. Bila ngaji je mula mata nak lelap je. Kata kenapa lah aku macam ni? Makan. Ada benda makan tak kena. Kalau duduk online ni tersengguk kepala. Kalau macam ni ada benda tak kena. Nafsu ni telah menguasai kita. Sebab tu kurangkan makan ni bukan saja Ramadan, tetapi bukan Ramadan pun kena buat. Kalau tak puasa sekalipun, janganlah orang kata kuat melantak. Ada satu kedai tu, ada kedai nama Melantak. Ngeri betul lah nama. Orang nak kurangkan makan, kau nama kedai Melantak. Ada nama kedai Melantak, kat mana saya nampak? Melantak ni bukan makan tau. Apa nak kata melantak ni? Orang makan dekat nak buruk lah. Melantak, menteka darah. Melantak, apa lagi perkataan ni? Dulu masa saya duduk ceras dulu kan. Mencekik. Kenapa cakap mencekik? Makan lepas tercekik. Mencekik. Dulu masa kami kat ceras dulu kan. Kalau lepas maghrib ada kenduri kat rumah orang, kita cakap kenduri tau. Lepas imam tu baca je, nanti ada Abang Bilal ni lah. Saya ingat lagi abang ni. Abang ni bagus tau, dia memang kuat mengaji lah. Sebab saya ingat dulu, bila ada orang tanya pasal niat, ustaz yang ngajar tu, ustaz ni kata, niat ni perlu apa? Orang lain tak jawab tau, dia jawab. Tu saya tahu dia orang ngaji. Dia kata kasat, ta'arud, ta'yun. Dia jawab. Tu saya ingat lagi abang ni. Abang ni Bilal. Dia suka kata apa? Jom, balon ni. Lepas tu ada seorang lagi, dia cakap apa? Jom, pokol. Dulu tu saya berpindah, saya kata apa benda tu cakap ni? Balon, seorang lagi, jom, pokol. Pukul lah. Tapi dia kata pokol, jom, balon. Saya kata apa benda dia orang ni? Lepas tu tanya saya, Dek, kau naik motor ni lah. Kata gimana ni? Kenduri lah, dia kata. Itu yang balon tu. Perkataan tu sangat ngeri lah. Tapi dia orang cakap gitu. Jom, balon. Maknanya ada orang panggil kenduri. Kalau kita punya niat daripada masjid nak balon ni kira makan banyak-banyak lah kan. Cakap lah kenduri, jangan cakap balon. Buruk penuh lah. Kalau gajah dengar pun dia giling kepala. Aku pun tak balon ni. Jom, balon. Tu balik sembahyang isyak je, dengar lah orang tua-tua sembahyang. Perut dah penuh sangat. Kita sebelah dia geram ni, tak habis-habis lawa pakcik ni. Balon, jom, balon. Memang ada orang cakap itu kan. Kau ni sibuk lah, aku nak mencekik pun tak senang. Macam mencekik. Itu kalau mencekik tu, dia geram tu. Kalau dia kata, aku nak makan tak senang. Tak, dia kata mencekik. Buruknya perkataan lahap. Kan? Lahap makan congok tu. Congok pun orang kata, mak saya dulu suka cakap congok. Congok ni tak tahu bahasa siapa. Tahu congok, pernah dengar congok? Dulu saya ingat lah, bapak saya ni dia ajak mak saya makan. Dia makan 2 orang lah. Lepas tu mak saya balik, kata, abang kau ajak mak makan, mak tak boleh makan lah. Ingat anak-anak kat rumah yang congok-congok. Dia kata. Congok ni apa? Lepas tu kita pun sekolah rendah. Dia selalu cakap congok. Congok apa? Kuat makan lah. Kira suka-suka makan lah, seronok makan. Dia kata,
Aku tak boleh makan tadi kat sana. Abang kau ajak makan. Ingat anak-anak kat rumah congok-congok. Jadi makan ni memang dia ada perkataan-perkataan lah yang menampakkan dahsyatnya makan ni lah kalau makan tak elok. Makan ni dalam lahap. Sebab tu tertib-tertib makan ni orang tua-tua sangat jaga kan. Makan jangan bunyi-bunyi makan. Tap, 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 tap. Saya tak tahu lah mak saya dulu dia cukup perhati. Benda-benda gini. Dia kata yang makan bunyi-bunyi ni siapa? Jelajah. Siapa? Pergi zoo. Kat sini orang dah jawab dah ni. Siapa? Pergi zoo, tengok binatang bila makan dia bunyi gitu. Siapa tu? Bukan kuda. Siapa? Babi. No. Babi. Lepas tu jangan makan ceplak, pelepak, pelumpuk. Buka puasa tapi dengar makan pelumpuk, pelepak. Lepas tu kalau official punya makan kan aku cukup tak suka lah makan itu. Dulu ada orang-orang yang kaya-kaya lah ni, dia panggil datang rumah, minta tolong lah. Bulan terawih kan, bulan puasa, buat tahlil. Lepas tu adalah buat tazkirah sikit-sikit. Lepas tu jadi imam terawih. Lepas tu dia buatlah jamuan. Dia buat kemah. Dia panggil kita duduk dengan dia. Lepas tu dia kenalkan lah. Ini MD Island and Peninsula. Ini CEO company ni. Meja tu. Dia ni orang bisnes. Dia ni baik. Memang dia sangat baik. Orang yang jemput saya ni memang orang sangat baik. Sampai sekarang dia masih berhubung saya. Saya cukup terharu betul. Lepas tu meja 8 orang. Ni MD betul makan. Dia makan ada apa tu? Yang macam budak-budak makan tu. Apa tak nama tu? Lepas tu nak mulut tu sopan dia. Dia macam ni kan. Saya makan macam tak kenyang lah. Saya makan macam tak kenyang. Lepas tu bila nak berbual, dia kena orang nak berbual dengan saya sebenarnya. Diorang baik. Tapi saya tak tahu apa nak bual dengan diorang. Saya dengar dia cakap dengan sebelah ni, my project 2.2 billion. I have a problem. Aku kata 2.2 billion. Seorang lagi kata ni projek ni sangkut, ni sekarang ni financial tengah tunggu. Dia kata dia dapat ni bajet bagus. Tu cerita pasal projek. Kita ni masa tu kerja kan. Kita cerita pasal apa kita tahu. Bagi kita tengah makan, saya kata saya nak ambil lauk sekejap lah. Okey Ustaz, pergi ambil lauk. Saya ambil lauk. Driver dia orang ni atas meja. Saya pergi kat driver. Saya duduk kat driver. Ustaz, duduk sana lah. Tak nak, aku tak duduk sana. Aku sana tak kenyang lah. Duduk sana, duduk kat driver, tinggalkan garpu, sudu, duduk macam puas cukang tu. Kenyang makan. Dia orang pun ketawa. Tak duduk sana ya, aku tak kenyang lah sana. Aku tak erti lah. Nak sumbatkan garpu termakan masuk mulut lah. Lepas tu ada apa tu? Lepas tu ada daging kan. Allah, terpotong lidah pula ni aku kata. Duduk dengan orang. Baru rasa makanan masuk. Masa duduk dengan yang pertama tu rasa diri kedil dia. Tak erti nak cerita, tak erti nak ini. Diorang pun nak tanya kita apa tu. Kalau cerita kita anak berapa, boleh lah cerita kan. Dia pun tak cerita anak dia berapa. Tapi mereka sangat baik lah. Bukan semua orang ni sombong, tapi kebanyakan mereka baik. Kalau kita kenal lah. Kurangkan makan. Nombor 1, petua dia, kurangkan makan. Nafsu akan lemah. Nombor 2, kata apa? Bebankan dengan ibadah. Dan slide ni tengok bebankan dengan ibadah. Maknanya malam-malam ke siang-siang ke, bebankan dengan ibadah. Bila kita dapat berjaya kurangkan makan, di samping tu kita bebankan dia dengan ibadah, maka nafsu ni akan jinak. Nafsu ni tak boleh buang. Tak boleh bunuh terus. Bunuh mati tuan-tuan sekali. Dia kena train dia, macam kuda liar tu, supaya dia memberi manfaat. Bebankan dengan ibadah. Sebab tu saya cakap, jangan lagi buat tarawih 8 rakaat. Antara ibadah yang popular ialah tarawih. Lepas tu baru-baru ni ada orang viralkan satu video, Ustaz Muhaizat kata apa? Kalau kita semua tarawih 8 rakaat, tak dapat pahala tarawih. Tarawih 20. Saya bukan kali pertama dengar ni. Dulu guru-guru baru sebut dulu. Tarawih ni 20 rakaat. Kalau buat 8,
tak cukup tarawih. Tapi dapat pahala qiyamul lail, tahu. Mendirikan malam, menyibukkan malam dengan ibadah. Lepas tu saya cakap dalam kelas saya semalam online. Kalau kita fikir kan, dulu yang umur saya lah. Pernah ke tengok orang buat 8 rakaat dekat surau? Yang umur saya lah. Dulu tau. Saya kecil-kecil dulu, sekolah rendah, saya duduk Kaum Baru. Saya duduk Kaum Baru daripada 69 sampai tahun 77. 77 saya tingkatan 2. 77 bulan 12 saya pindah flat. Sebab Kaum Baru tu masa tu banjir. Jadi orang di PKL buat flat, dia pergi dekat Kaum Baru ni, kawasan rumahnya banjir ni, dia suruh cabut undi. Cabut undi tu dapat rumah pangsa lah. Lepas tu ayah saya pergi cabut undi, bapak saya ni. Abah pergi cabut undi, balik-balik abah kata dapat tingkat 12. Mak saya budak pening. Yelah duduk atas kan dua orang dah jangka lama-lama nanti lebih rosak, begitu begini. Lepas tu buat surat jaruan. Oh, masa tu mak pun tak sihat. Dapat tingkat 1. Itu yang saya duduk tingkat 1 tu. Saya cakap masa saya duduk Kaum Baru, memang saya tak jumpa surau buat 8 rakaat. Tak jumpa. Dan saya tak pernah dengar orang buat 8 rakaat. Saya tak tahulah. Tu saya tanya dengan kawan ni. Yang bayar saya lah. Belum pernah kecil-kecil orang buat. Pernah dengar tak kecil-kecil orang buat 8 rakaat? Tak ada kan? Muqtada muda lagi. Datuk Zarul pernah dengar tak dulu masa kecil-kecil ada orang main tarawih 8 rakaat kat surau? Tak ada kan? Ni akak-akak ni muda ni 20 lebih. Nak tanya pun tak tahu. Tak ada tau. Betul. Dulu masjid Kaum Baru 20 rakaat. Sekarang saya tak tahulah, saya lama tak pergi. Saya ingat dulu masa 20 tahun lalu, dia baca satu malam satu juzuk. Saya pernah pergi. Semayang. Menggigil kaki. Lepas tu saya tak pergi dah. Berdiri lama sangat. Tak tahulah, dia sebenarnya bukan fizikal tak kuat, hati tak kuat. Jadi, memang tak ada orang buat dulu. Sekarang aja orang buat 8 rakaat. Surau Putrajaya tu, mula nak buat 8. Lepas tu panggil saya tazkirah. Saya cerita pasal ni, waktu hari, 2 hari lepas, abang tu terjumpa saya dekat masjid. Saya tahulah dia ada surau tu. Dia tanya, Ustaz, kami buat 20, dah tukar rancangan. Baguslah saya kata. Mula buat 8, kami tukar rancangan. Kita nak buat 20. Sebab dia kata Jawi tak bagi buat tazkirah, jadi kami buat 20. Tapi dia kata, Ustaz, 8 ramai balik. Balik itu soal lain. Balik tu soal lain. Buat je lah 20. Kalau dia buat tazkirah pun tak apa, tapi buat 20. Orang nak balik, itu orang punya hal. Siapa nak tunggu. Kita jangan kata orang penat. Orang penat lah. Orang tak penat pun ramai. Ini ibadah ni, dia bukan soal penat. Betul tak? Soal kalau kita rasa kita boleh, cuba kita minta dengan Allah, kita buat lah. Sebab tu nak beban ni, buat sampai rasa beban tu. Beban tak? Kalau kita angkat barang, berat 5 kilo, tak beban, boleh lari naik tangga lagi. Saya ingat dulu ada pakcik tu cerita kan. Pakcik umur berapa? Masa tu dia panggil saya, macam ni lah, bulan Syakban dia panggil saya dulu. Bagi ceramah pasal puasa dekat rumah dia. Dia buat kemah. Masa tu umur pakcik tu 84. Anak dia kerja MRT, anak dia panggil. Pakcik 84. Oh, pakcik lihat lagi Dia kata, saya muda lagi Ustaz. Ustaz nak tengok kat sini ada lagi tua 98. Ustaz nak jumpa dia setiap bulan, dia ada kat Jaya Supermarket. Dekat depan tu dia Jaya Supermarket. Dia boleh angkat beras 10 kilo di kanan jalan. Letak kat kereta, dekam gitu. Oh, saya kata kuat 10 kilo. Di kanan dia angkat. Dia suka bagi beras pada surau yang masjid. Ada orang tanya dia, pakcik makan, atuk makan apa Orang panggil atuk Dia kata memang rambut dah beruban dah semua dah. Atuk makan apa? Dia kata makan apa? Makan nasi kata. Orang nak dapatkan tip. Dia kata apa? 1, kau banyak sedekah. 2, kau bangun malam. Ini je guru aku cakap gitu. Lepas tu niat sihat untuk ibadat. Dia kata gitulah. Isteri dia meninggal. Isteri dia pun panjang umur. Dia kata isteri dia meninggal 92 tahun. Saya tak tahulah pakcik masa tu saya tak jumpa. Tapi kalau 98 boleh angkat beras 10 kilo kiri kanan dia kata dia sihat dah Ustaz. Itu 2 tahun lepas. Kalau dia hidup lagi lah 100 tahun.
Jadi guru cakap dulu, minta afiat ni sihat lah. Ya Allah, kita doa bahasa Melayu lah, senang. Beri aku afiat, beri aku sihat, supaya aku boleh ibadat. Kita banyak lagi nak buat tau. Qadha semayang pun tak habis lagi. Nak baca Quran pun tak habis lagi. Banyak benda. Buku amal tak banyak mana. Nuntut ilmu fardu ain pun tak clear lagi. Banyak benda kita nak buat. Jadi benda itu akan boleh buat dengan baik apabila kita sihat. Kalau orang tak sihat, tahu orang kalau uzur kan, dia akan tidur je. Tak percaya Zuhur kan, pergilah surau tengok. Dia tak biasa bangun pukul 5. Bulan puasa bangun pukul 5. Tu yang tidur dekat surau, kuliah tidur, masa kerja tidur. Sebab tak biasa bangun, tak praktis bangun pagi je. Sebab tu, bila sihat ni, insyaAllah. Moga-moga lah Allah beri kita kesihatan. Okey. Kalau Ustaz Ridauddin kan, saya jumpa dia sebulan sekali lah mengaji dengan dia 3 jam. Dia, anak murid dia ramai muda-muda. Macam Bayar ni lah, 30 lebih. Macam Bayar Murtada ni memang ramai. Saya ingat saya antara golongan tua lah. Saya kalau salam dia, saya cium tangan dia. Waktu saya dongak, dia tengok muka saya. Dia akan cakap satu perkataan tu. Dia kata, abang sihat no? Dia kata tu. Lepas tu saya kata, terasa tua sangat aku ni. Dia betul kata, abang sihat no? Lepas dia buat daurah dekat Putra Perdana. Dia buat kitab apa tu? Imam Ghazali tu. Apa nama kitab Tauhid tu? Lupa lah. Baca sampai khatam. Oh, abang ada no? Sihat no? Ada sihat lagi. Saya kata, dalam hati saya suka. Dia kat gitu. Kenapa? Dia doakan saya sihat. Sihat perkataan dia pun dah cukup melegakan saya. Perkataan dia pun dah nguatkan saya tau. Macam bagi saya semangat. Padahal, cakap sihat je. Harap sihat no? Keluarga macam mana? Sihat no? Dia, orang Kedah kan, orang Penang kan cakap no kan. Bukan sihat no sihat bukan. Dia cakap no sihat. Sihat no? Alhamdulillah. Alhamdulillah dia kata. Moga-moga tu sihat. Saya dengar perkataan tu kau daripada kawan-kawan, okey juga. Tapi kau daripada guru cakap tu best. Lepas tu kau ada gaji lah jumpa guru. Saya jumpa guru lah. Dia akan cakap itu doa. Kalau orang berilmu ni, percakapan dia diaminkan malaikat. Dulu saya jumpa dia, ambil gambar. Gambar dengan dia. Dia tak kisah, orang ambil gambar 20 orang pun dia berdiri je. Gambar. Tapi jangan selfie-selfie lah, rasa macam tak berapa bagus lah kan. Tapi kalau guru-guru yang moden-moden ni, dia tak kisah. Tapi guru-guru yang lama pun dia tak kisah juga. Jangan sebut perkataan tu lah. Jangan selfie ambil gambar cukup lah. Jangan buat macam ni buruk penuh lah. Ni sebelah ni guru kau tau. Ini bukan kawan kerja kau tau. Kau nak peace lah. Jangan begitu. Ambil gambar macam biasa lah. Tu kadang ambil gambar. Ambil gambar. Lepas ambil gambar tu ada budak datang. Tanya soalan. Dia kata, Ustaz, zikir ni kena pegang tasbih. Dia kata kepada orang awam kena pegang tasbih. Pada orang yang dah biasa membawa hati dia pada Allah, dia kata tasbih ni ngacau dia je, dia kata. Dia tak perlu alat lagi dah. Dia menggunakan panca indera dia untuk menghidupkan panca indera yang ke-6. Perkataan ni yang saya terpegun. Guru-guru ni, perkataan dia kan, kita mungkin kita boleh dengar, kita pernah dengar, tapi bila cakap dari mulut dia, kita terpegun. Tu guru. Dia kata apa? Hampa belajar agama sampai pandai. Jangan jadi orang memandai-mandai. Dia cakap gitu tau. Dia cakap gitu. Pada saya, perkataan guru ni saya selalu pegang lah. Orang lain tak tahu lah. Pada saya, perkataan dia ni, diorang ni mutiara. Mutiara yang sangat berharga yang kita kena ambil. Hampa belajar agama biar badai. Jangan jadi orang pandai memandai-mandai. Pandai lain memandai-mandai lain. Lepas tu budak ni tanya, Ustaz, kalau zikir tak konsentrate. Tak konsentrate dia apa? Tak konsentrate. Apa konsentrate? Beranak kat Scotland ni yang payah ni. Tak tumpu lah. Tak hayati. Apa dia kata? Biar lalai zikir daripada zikir lalai. Gini, bukan.
Biar zikir lalai daripada lalai zikir. Biar zikir dalam keadaan lalai daripada lalai langsung tak berzikir. Tu maksud dia lah. Tapi kata pendek lah. Biar zikir dalam keadaan lalai daripada lalai langsung tak berzikir. Kita buat kereta ni, kita baca la ilaha illallah tapi tak tumpu. Kita tengok kereta, tengok ni, tengok cermin, tengok apa. Tak tumpu pada perkataan la ilaha illallah tu, tak transfer, tak terjemah. Dia kata benda tu better daripada tak cakap langsung. Tapi yang terbaiknya dua-dua lah. Betul, yang terbaiknya lafaz dan hati memain peranan. Itu yang terbaik tu dia kata. Tapi daripada, daripada tak sebut langsung. Itu yang Baba Karim cakap tu, ingat tak ada Baba Karim cakap? Dia kata, dia mau baca 12,000 kan? Dia mau baca, saya tanya, Baba, satu hari zikir la ilaha illallah berapa kali? Tak banyak, 12,000 je. Daripada macam ni tu tegak 12,000. Apa payah dia kata, dia mau sambil-sambil noreh, dia mau baca la ilaha illallah. Kan ingat-ingat Ustaz? Kata Ustaz, kami orang Kuala Lumpur, Baba, tak menoreh. Sambil bawa kereta pergi kerja dia baca la ilaha illallah. Ustaz Datuk Ahmad Muhammad dia punya petua, dia kata dia pergi kerja ni, dia dulu pejabat dia kat Perkim. Daripada rumah dia kat pejabat ini, dia kata kalau tak jam dalam 20 km lah. Jadi kalau tak jam ni, dia pernah kira tau, dia baca la ilaha illallah berapa saya pejabat, lebih kurang berapa ribu lah. Jadi lama dia tak pakai tasbih dah. Dia agak. Okey, sekarang ni dia baca la ilaha, dia baca. Biar pejabat, dia boleh tahu berapa, agak-agak berapa lah. Jadi nombor tu dia simpan. Nanti kat pejabat dia baca lagi. Dia berusaha untuk mendapatkan 12,000 sehari. Wah. Tu yang jumpa Baba Mat tu lepas tu minta diskaun. Saya kata Baba Karim kata 12,000. Baba Karim ni dengan kawan Kiabe dia kata sama-sama ngaji kat Pondok Dalar dia kata. Pangkat abang lah dia kata. Baba Karim ni tua sikit. Dia kata ginilah. Mu baca 500 lah sehari kata. Lepas tu dia post satu zikir. Dia post kat saya tau. Dia post kat rumah pakai dia. Dah lama dia post. Kali pertama pergi, dia kata nak post, dia tak dapat buat kot. Kali kedua pergi, dia nampak muka saya, dia kata, Allah lupa, dia kata. Lupa. Kedua dia post. Saya dah balik, 2 minggu tu baru dapat. Tu dah nanti saya kata, tu air gatal-gatal minta, sekali dia bagi, saya tak boleh baca tak. Banyak sangat. Ada lah, week dia baca ni, siang baca ni, malam baca ni. Mana dapat buat-buat lah. Kenapa zikir ni penting? Diorang kata kenapa zikir ni penting. Kalau syaitan tu dah masuk melalui saluran darah dan dia dah bersarang di hati, kita nak, aku kata apa? Sanitasi dia. Ada perkataan Melayu saya nampak dekat pamphlet apa? Nyah apa? Nyah kuman. Bukan nyah kuman, ada satu perkataan tu. Kalau nak nyah syaitan, nyah syaitan lah. Jangan minum sanitasi tu, mampus nanti. Jangan buat macam ni. Macam ambil uduk dia buat je. Tak boleh. Itu kuman hati lain. Jadi dia dah masuk saluran darah, dia pergi ke hati. Kenapa? Daripada ke hati, dia pump. Dia pump. Hati ni kan dia pump darah. Lepas tu dia boleh masuk ke hati. Jadi sarang dia dekat hati ni, dia kata nak nyahkan dia melalui zikir. Zikir yang ada meresap di hati, baru dia nyah. Tapi kalau zikir lalai ni dapat pahala. Kenapa? Lidah kita menyebut kalimah yang baik. Itu je lah. Tapi nak nyahkan dia, mesti pakai zikir sambil hayat. Hayat ni hidup lah. Jadi jantung ni tempat hidup. Jantung ni tempat hidup. Jadi nak nyahkan dia, zikir. Tu perlu penting zikir tu. Kalau tak zikir, syaitan dah buat rumah. Dah buat banglo 2 tingkat. Dah pasang tile. Dah duduk dengan selesa, pasang aircon. Ada swimming pool dalam hati dia. Rumah syaitan. Dia tak pernah halau. Dia tak pernah keluarkan daripada hati dia. Dengan jalan apa? Jalan zikir. Baca banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rajim ni yang guru kata apa? Makna dia, antara dia yang dilaknat atau yang jauh daripada, terpisah daripada apa tadi? Rahmat Allah. Atau ar-rajim tu. Jadi keluarkan dia. Keluarkan. Dia ganggu hidup kita.
Keluarga dia. Dengan apa? Dengan banyaklah zikir. Tu saya kata beli kaunter. Saya benda kaunter saya ni dah merata tinggal ni. Tinggal kat office orang, tinggal kat sana, kat sini. Ni pun sama mana pergi. Beli kan ni. Pergilah beli ni RM5 ni. Pergi beli ni. Beli ni. Pakai. Saya tak tali ni sebab dia selalu hilang. Tu barang saya tu bertali nampak. Saya ni memang orang rumah saya pun pening. Kejap ni tinggal, kejap ni hilang. Dah keluar ni. Orang rumah saya tak kunci pintu. Dia tahu saya akan masuk balik. Jadi, beli tali ni. Saya ni sikap saya gitulah. Apa benda mesti ada tali. Kenapa? Dia nampakkan saya lah. Ni pakai. Kat kerja beli pakai. Okey, nak baca apa? Baca selawat nak 1000. Picit. Kat tengah hari sambung. Naknya kuman ni. Kuman ni apa? Kuman ni virus yang bahaya ni. Dalam puasa ni pun kena banyak zikir. Lepas tu bebankan dia dengan ibadah. Kurangkan makan, bebankan dengan ibadah. Ibadah yang popular tarawih. Lepas tu saya kata, jangan buat lagi 8 rakaat. Ini bukan tradisi orang dulu. Orang dulu zaman ni, akhir zaman ni, makin hujung makin orang makin teruk. Jadi kalau kita tengok 60-an dulu, 50-an dulu, orang lagi kuat pegang pada agama. Pada yang pegang dah. Dulu 60-an yang tak pakai tudung pun ramai, betul tak? Sekarang ni, orang ibadat semua nak shortcut. Betul? Dulu mana ada orang tanya? Nenek saya kata kan, lama dia belajar dulu, arwah nenek saya kata, tak ada orang tanya. Kalau nak puasa sunat dengan wajib sekali kan, tak ada orang tanya. Soalan tak ada. Mereka dulu, orang perempuan dulu, berbulan Syawal, dia qada dulu puasa, 6 hari haid, baru puasa 6. Yang lain. Kenapa? Itu yang afdal. Walaupun boleh puasa qada yang puasa 6. Tapi dulu sebab tu, dulu guru-guru dulu tak galakkan itu. Itu bukan yang baik. Itu macam kita, malas lah, dia cakap gitulah. Pahala nak banyak. Pahala nak banyak, tapi amalan nak sedikit. Dulu kalau Pak Yazid dulu dia kata apa? Niat puasa qada, harap rahmat dapat pahala puasa 6. Itu je dia cakap. Tak boleh niat 2 dia kata. Dulu Pak Yazid dulu, masa kami belajar dulu dia kata gitu. Niat puasa qada 6 hari, harap dengan 6 hari ni dapatlah rahmat daripada Allah. Allah belah kesian kita, dia bagi kita puasa, niat pahala puasa 6. Itu je dia kata. Tapi yang paling baik, dia kata, qada dulu. Sebab hadis Nabi tu, siapa yang puasa 30 hari Ramadan, dan ditambah dengan 6 hari Syawal, mendapat pahala setahun. Betul kan? Nabi kata gitu kan? Sebab tu dulu-dulu, masa kita ngaji dulu kan, saya ingat lagi masa Form 3 saya buka kitab dengan guru lah. Masa tu baru nak pandai buka kitab. Dia kata gitu juga. Sekarang aja lah, boleh, pendapat ni boleh, pendapat ni boleh. Betul lah. Kalau boleh 5 sunat sekali, 1 wajib nak bantai sekali. Dulu tak ada orang tanya. Dulu masa kecil-kecil kan, kita ingat lah, kalau perempuan haid tak boleh baca Quran kan dulu kan. Mak tak bagi masuk masjid. Saya ingat dulu saya ngaji, saya dengan kakak saya ngaji tempat yang sama lah, dekat atas rumah. Rumah kaum baru tu bawah, saya tu duduk jalan-jalan kat atas. Bila kakak saya ni dah haid, saya jadi macam cemburu lah. Apa mak, kakak tak pergi ngaji, saya pergi ngaji kan. Begitulah lebih kurang. Bila kita budak kan, mana kita faham. Mak kata apa, akak sakit perut. Lama sakit perut sampai seminggu. Lepas tu kita bodoh, kita budak-budak. Dan mak kita takkan cakap. Dia punya jaga ni, dia tak cakap darah haid ni apa. Sekarang budak-budak dah pandai kecil dah pandai dah. Dan sekarang macam berdapat lah. Itu yang kita kadang-kadang nampak longgar tu, kadang kita risau juga. Okey, tengok ni. Sekarang orang guna bahasa apa? Cuti. Tak semayang ke? Tak, cuti. Faham lah. Cuti apa? Tahun ke? Cuti bulan. Ambil cuti ke? Jangan bodoh sangat. Okey. Apa? Ni, digalakkan kita banyak yang taubat. Ada satu entry dalam Twitter kan. Ada ustaz tu kata, Ramadan ni bulan keampunan. Jadi banyakkan solat taubat. Betul lah tu. Betul dia cakap tu. Solat taubat ni dia kata senang aja. Dia kata, surah pertama baca Al-Kafirun, surah kedua baca Al-Ikhlas.
Lepas semayang tu banyak-banyak taubat. Kalau saya dengar dulu ada satu guru nama dia Imam Rosli kan. Saya belajar dengan dia di Salah Tauhid. Ada orang tanya dia pasal ada ke mandi sunat taubat. Guru dia kata ada. Mandi sunat taubat ni dia kata bila mandi tu sapu dada dengan tangan kiri, niatkan tu dia kata tu lah. Biar dosa-dosa kat badan ni turun. Wallahu alam. Tapi pendapat tu tak ramai guru cakap lah. Tapi sunat taubat ni memang ada dalil. Ada dalil dia. Boleh baca kitab Tahqiq Mutala'al Badrain. Syarah pada Mutala'al Badrain. Ada Baba Rusli ni kitab yang kita pergi tu. Dalam tu ada cakap. Jadi banyak-banyak sunat taubat. Malam-malam bangun, antara perkara yang kita wajibkan diri kita cuba buatlah sunat taubat. Lepas tu banyak-banyak istighfar. Ramadan ni banyak-banyak istighfar. Sebab apa? Ramadan ni bulan keampunan. Bebankan mulut kita ni dengan istighfar, bebankan mulut kita dengan selawat. Jangan cakap benda bukan-bukan. Jangan buang-buang masa cerita pasal kuih raya, jangan longgok-longgok cerita kuih raya, baju raya. Cerita ni dah basi lah. Banyak orang tak kisah sekarang. Orang sekarang dah tak kisah dah. Pakai baju tahun lepas, tak pakai baju raya tak apa. Pakai baju kerja tak apa. Jangan peduli sangat orang cakap. Ada orang dia concern benda ni. Dia juga concern. Raya pertama baju lain, petang baju lain, lusa baju lain, mak mertua baju lain, mak sendiri baju lain, rumah adik baju lain, open house baju lain, pejabat baju lain. Pening. Kita dengar pun pening. Bukan benda tu yang penting. Pentingnya minta dengan Allah biar keluar Ramadan ni dapat keampunan. Yang lain ni benda secondary je. Anak-anak ni kita selesaikan Syakban, Rejab tu selesaikan baju raya dia. Bulan puasa ni jangan sibuk dengan benda gitulah kalau boleh. Jadi berusahalah untuk taubat. Berusahalah untuk istighfar. Dan jangan lupa doalah pada mak bapak kita. Ikut perkataan yang Nabi ajarlah. Yang Quran ajar. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua bapaku. Dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami. Lagi apa? Sejak kecil lagi. Gunakan perkataan tu. Kalau dapat, sebut nama dia. Ya Allah, ampunilah aku, kedua ibu bapaku. Sama ada hidup ke mati, sebut nama dia. Nama mak hajah ini, nama bapa haji ini, sebut nama dia. Dan kesianlah dekat mereka. Kesian kat mereka. Zaman dulu mereka entah pakai tudung tidak. Zaman dulu mereka entah semayang betul ke tidak. Sibuk cari urus kita, sibuk cari duit untuk kita, besarkan kita sampai terlepas-terlepas baca Quran, kita tak tahu. Kesian kat mereka, ya Allah. Mereka ni bukannya buat apa, mereka uruskan keluarga. Jadi kalau ada kesalahan dia, ya Allah, Engkau lebih mengetahui. Kalau kita cakap itu pun tak apa. Akhir sekali, ikut apa yang dikesuruh oleh Quran, doa apa? Kasihanilah mereka. Seperti mana, macam mana? Dulu kita kecil-kecil, dia kesian kat kita. Kita demam, yang tak tidur malam dia. Mak bapak kita ni lah. Dia susah hati kerja bila dengar kita sakit. Kita kat asrama, kita telefon, benda masalah kecil pun dia akan susah hati. Saya tak tahu lah mak orang lain. Kalau mak saya dulu dia begitu. Satu saya cakap dengan adik-beradik saya, ada masalah, settle sendiri. Atau kita bincang sama kita. Jangan cakap dengan mak. Mak dah cukup tua rasa kita dah. Ada apa-apa, settle sendirilah. Kita dah tua, patut tak cerita lah. Satu saya cakap, kalau saya bagi motivasi kat asrama kan, saya cakap, jangan, lebih masa kan. Sekejap Jangan cerita benda kecil-kecil lah. Kadang-kadang cerita dengan mak, bilik banyak nyamuk, mak kat rumah susah hati. Ada guru cakap dia cerita dengan mak dia, mak, roommate kuat kentut. Itu pun dia cerita dengan mak dia. Mak dia dah kelang kabut dah, telefon kaunselor. Macam mana nak kaunselor budak kuat kentut? Telefon kaunselor. Mak dia kata, ni makcik nak makcik tukar bilik. Ni orang-orang asrama cerita ni, cikgu. Kenapa? Dia kata roommate dia kuat kentut. Dah satu hal cari budak mana kentut. Aduh, saya kata. Mak kat rumah ni susah hati. Mak tu nama mak, betul tak? Tu nama dia mak. Tu dia kata mak susah hati tak boleh. Kita lah jangan utarakan masalah kita. Settle lah sendiri. Tutup pongong dengan benda kan. Itu pun nak cerita dengan mak. Saya kata jangan cerita. Saya cakap ada cerita tak? Dalam asrama ni punya motivasi, ada jawab ada rupanya cerita ni. Tak boleh dah gitu.
bagilah dia ruang untuk tenang pada hujung usia dia lah. Masalah kita settle ni lah. Kita pun dah cukup besar dah. Jadi mohon ampun untuk dia jugalah, jangan lupa lah. Terutama kalau dia dah pergi. Al-ahya'i minhum wal amwat. Kan ada kan? Wal muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sama ada dia masih hidup atau dia telah mati. Ada lagi dia telah mati lah. Dia nunggu-nunggu doa kita anak dia ni. Lepas tu disebut yang 3 perkara tu antaranya doa anak soleh. Walaupun kita kata kita bukan orang soleh, tapi kita berusaha jadi baik. Moga-moga dengan rahmat Allah, Allah masukkan doa ni yang menjadi pahala bagi dia dalam kubur. Tu jangan lupa doa kat dia. Okey, tak habis lagi Man. Sambung lagi minggu depan. Lalu kalau kat surau ni ada saya buat 40 minit boleh habis dah. Ni tak habis pula. Tak apa, sambung lagi. Moga yang online tidak jemu lah. Ni berapa kali dah tunjuk online ni kat surau lain. Kalau sudi untuk ulang kaji boleh dengar lah, insyaAllah. Okey, nanti minggu depan dah kelas ke macam biasa? InsyaAllah. Minggu depan kita sambung lagi. Ada berapa ni? Man, saya ada email tak ni? Belum, Ustaz. Allah, terlupa ni. Bukan busy, terlupa. Surau ni minta, saya dah bagi. Semalam kilang minta, saya dah bagi. Ada siapa dah kita tak bagi? Tu rupanya Rosman tak bagi, insyaAllah. Nanti kejap lagi saya bagi. Okey, cukuplah. Teruskan berjuang dalam melawan nafsu. Moga-moga memang kita amal kita bagus, tapi haraplah dengan rahmat Allah, Allah terima amal kita ni sepanjang Ramadan ni dan pada masa-masa yang akan datang. Moga-moga Allah beri kita sihat untuk taat dan kita syukur atas apa nikmat yang kita dapat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wal jami'i minal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf pasti banyak kekurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semua.